Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih lagi diberi peluang untuk sama-sama mengambil peluang yang berada di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini ialah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah kerana beberapa sebab. Yang pertama sekali adalah disebabkan oleh berapa banyak dugaan ujian yang berbentuk kesabaran yang ada di dalam bulan Ramadan. Antaranya ialah diuji tentang berpuasa. Maka dengan berpuasa itu kita menahan lapar dan dahaga, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Jadi banyak perkara yang diuji. Dalam tempoh satu hari, kita tidak makan dan kita tidak minum dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada orang yang bersabar itu tanpa hisab. Jadi di dalam bulan Ramadan ini diuji dengan pelbagai kesabaran. Apakah yang diuji ketika di dalam bulan Ramadan? Maka yang pertama sekali ialah diuji dengan dugaan atau ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu boleh jadi kita suka dan boleh jadi kita tak suka. Tetapi ujian yang besarnya ialah iaitu ujian yang kita tidak suka. Banyak yang kita tidak suka di dalam bulan Ramadan itu. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah diuji dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, kebanyakannya ialah perkara-perkara yang sebanyak sedikit memberatkan kita. Malah boleh jadi perkara-perkara tersebut adalah salah satu daripada bentuk-bentuk ujian, seperti tidak makan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'." Dan kami menguji kalian dengan beberapa perkara, sedikit daripada perkara ketakutan dan juga kelaparan. Jadi salah satu daripada ujian Allah itu ialah dalam bentuk lapar. Jadi ketaatan dibuat dalam bulan Ramadan. Banyak ketaatan. Banyak sungguhlah ketaatan. Contohnya ialah berlapar tadi. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menahan diri kita daripada makan dan minum pada waktu siangnya. Jadi itu adalah sesuatu perkara yang membebankan kita dan juga perkara yang dibebankan dengan perkara-perkara ketaatan. Selain itu dalam bulan Ramadan juga kita disuruh mengeluarkan sedikit daripada harta kita, iaitu dipanggil sebagai zakat. Jadi oleh sebab itu banyak sangat ujian yang Allah bagi pada kita, sama ada berbentuk dugaan, bersama ada berbentuk dengan ujian yang berbentuk ketaatan kepada Allah. Dan salah satu daripada bentuk ujian juga, bentuk kesabaran juga ialah sabar meninggalkan perkara-perkara maksiat. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita meninggalkan perkara-perkara yang maksiat. Sebelum ni kalau kita melakukan perkara maksiat seperti namimah, mengumpat sana sini, maka bulan Ramadan itu kita memaksa diri kita untuk tidak bernamimah. Maksud dia, kalau kita nak namimah, kita nak mengumpat dan sebagainya, maka kita akan habiskan masa kita dengan membaca Al-Quran. Kita mengubah ataupun melarikan diri kita, kebiasaan kita dengan perkara-perkara buruk yang kita buat kepada perkara-perkara yang baik. Yang selama ni kita tak mampu untuk membaca Quran, tiba-tiba kita boleh membaca Quran dengan begitu banyak. Jadi oleh sebab itu ada 3 bentuk kesabaran yang Allah uji kita pada bulan Ramadan. Jadi oleh sebab itu kenapa Allah muliakan bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi ujian yang banyak. Begitu juga kalau kita lihat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah seperti Nabi Muhammad, Nabi Ulul Azmi, para nabi yang lain, para wali yang lain, mereka dimuliakan
adalah kerana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi besar ujian mereka, maka lagi besar kedudukan mereka. Lagi besar ujian mereka dan mereka tidak pun membalas ujian-ujian yang Allah berikan pada mereka, maka bersabar dengan banyak, maka dipanggil sebagai Nabi Ulul Azmi. Daripada seramai-ramai Nabi, hanya dipilih sebanyak 5 orang sahaja dipanggil sebagai Nabi Ulul Azmi. Kerana kesabaran mereka yang melampaui batas. Jadi oleh sebab itu, mereka dimuliakan adalah kerana kesabaran. Maka begitu jugalah sesiapa yang datang bulan Ramadan, termasuk bulan Ramadan itu sendiri dimuliakan adalah kerana ujian-ujian, kesabaran-kesabaran yang ada pada bulan Ramadan tersebut. Sesiapa yang menghidupkan bulan Ramadan ini, maka ianya termasuk orang-orang yang dihapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa-siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga ihtisab, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa mereka. Jadi oleh sebab itu, orang yang mereka dipanggil wali Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerana mereka itu tidak mempunyai dosa. Bagaimana mereka tidak mempunyai dosa? Dengan perkara baik yang mereka lakukan, kesabaran yang mereka lakukan, maka ditukar, digantikan dengan pahala-pahala yang banyak daripada dosa-dosa yang mereka buat. Jadi oleh sebab itu, Ramadan itu menjadi mulia kerana kesabaran yang ada pada bulan Ramadan itu. Yang keduanya, Ramadan ini menjadi mulia adalah kerana diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pastilah ia mulia. Maka apa sahaja yang berkaitan dengan Allah itu pasti akan dimuliakan. Maka oleh sebab itu, Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan itu ialah bulan yang diturunkan Al-Quran. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi justru itu Al-Quran itu mulia kerana Al-Quran itu ialah petunjuk. Al-Quran itu ialah petunjuk untuk jalan yang lurus. Maka ianya mulia. Diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah salah satu daripada kemuliaan. Oleh sebab itulah Rasulullah itu mulia kerana diturunkan Al-Quran pada diri baginda Rasulullah SAW. Nah, malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat lain. Kerana apa? Tugasnya ialah membawa wahyu termasuk juga Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga bulan Ramadan diturunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan, maka dia jadi mulia. Di antara banyak-banyak yang belajar agama dan banyak-banyak yang menjadi penuntut ilmu, maka penuntut ilmu agama itu dimuliakan oleh Allah kerana mereka mempelajari Al-Quran. Di antara banyak-banyak yang mereka membaca, siapa yang membaca Al-Quran akan dimuliakan. Siapa yang banyak menghafaz ilmu tetapi yang menghafaz Al-Quran akan dimuliakan. Apa sahaja yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti akan menjadi salah satu daripada kemuliaan Allah, tanda-tanda syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab itu bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, maka bulan Ramadan itu banyaklah kemuliaan yang diberikan kepada bulan Ramadan. Yang ketiganya ialah bulan Ramadan itu menjadi mulia kerana terdapat pelbagai amalan di dalamnya. Kalau kita buat zakat sahajalah. Kan? Kalau kita solat sahajalah. Tetapi bila kita bercerita tentang bulan Ramadan itu, dia ada pelbagai benda ataupun ibadat yang khusus untuk bulan Ramadan. Contohnya ialah dalam bulan Ramadan itu ada ibadat puasa. Itu yang kita memang makruf. Yang kedua, dalam bulan Ramadan itu jugalah adanya namanya zakat fitrah. Kita ada zakat tanaman, zakat harta dan sebagainya. Tetapi zakat fitrah ini hanya ketika dalam bulan Ramadan. Jadi itu adalah salah satu dari kelebihan bulan Ramadan. Kemudian adanya solat tarawih. Kemudian adanya amalan tadarus.
Kemudian ada lagi pelbagai lagi amalan yang banyak-banyak, qiyamul lail dan sebagainya di dalam bulan Ramadan, termasuk juga infak. Jadi oleh sebab itu bulan Ramadan itu dimuliakan kerana terdapat pelbagai ibadat di dalamnya. Bukan hanya satu ibadat, tetapi terdapat pelbagai ibadat. Jadi oleh sebab itu ianya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bulan Ramadan tersebut. Jadi bila dimuliakan, dalam bulan Ramadan itu ada kesabaran yang amat tinggi. Dalam bulan Ramadan itu adanya ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan itu ada ibadah-ibadah yang lain. Maka bulan Ramadan itu bila dia mempunyai kemuliaan yang banyak tersebut, maka diberi ganjaran yang cukup hebat. Bila dimuliakan, kita tahu bila dimuliakan apabila ganjaran cukup hebat. Contoh, apabila sesuatu amalan itu digandingkan dengan syurga, maka dia cukup hebat. Amalan itu menunjukkan sesuatu yang besar. Contohnya contohnya dalam solat. So, benda pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah ibadat solat. Jadi kita tahu bahawa ibadat solat ini adalah perkara penting dalam agama kerana ia adalah benda pertama. Jadi seandainya Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran yang banyak ketika dalam bulan Ramadan, itu menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Jadi apakah ganjaran yang dibagi? Semua amal ibadah yang dilakukan dalam bulan Ramadan digandakan sampai 700 kali ganda. Itu tidak diberi pada amalan ketika hari-hari yang lain. Jadi oleh sebab itu bulan Ramadan ini adalah bulan yang diberi kemuliaan kerana apa? Kerana Allah memberi ganjaran yang banyak. Selain daripada itu, ganjaran yang paling besar ialah adanya malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar diberi ganjaran gandaan sampai 1000 bulan. Jadi oleh sebab itu, itulah kelebihan bulan Ramadan. Jadi Rasulullah SAW pernah satu ketika naik di atas mimbar. Kemudian Rasulullah berkata amin. Sampailah 3 anak tangga Rasulullah masih berkata amin. Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau berkata amin? Maka Rasulullah kata, malaikat Jibril datang dan kemudian mengatakan bahawa ada 3 perkara, mengatakan tentang 3 perkara. Dan salah satu daripadanya ialah sesiapa yang mendapatkan bulan Ramadan, yang masuk dalam bulan Ramadan, yang berada dalam bulan Ramadan, maka ia tidak dihapuskan dosa, maka celakalah orang itu. Jadi kenapa celaka? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kemuliaan pada bulan Ramadan. Dengan kesabarannya, maka terhapus segala dosanya. Dengan adanya Quran, maka dengan Quran dapat petunjuk yang ia boleh menilai baik atau buruk. Dengan bulan Ramadan itu ada pelbagai ibadat yang diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan ganjaran yang banyak. Jadi oleh sebab itu, sesiapa yang masuk dalam bulan Ramadan yang dia tidak dapat menghapuskan dosanya, maka oleh sebab itu celakalah orang itu. Kerana kalau selain daripada bulan Ramadan, bilakah lagi kita akan dapat menghapuskan dosa kita? Jadi marilah sama-sama kita sentiasa menambah baik nilai amalan kita supaya kita dapat menjadi hamba yang terbaik. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk mendapat keberkahan di dalam bulan Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.